يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Terima kasih ucapkan kepada pengurusi majlis kita yang juga merupakan imam Masjid Mukim Bunut Payung
menyediakan pengurusi dengan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, para alim ulama, para asatidzah, pimpinan-pimpinan masyarakat, qari jemputan kita, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, seronok datang Kelantan ni. Haji bila Tok Imam kita sebut, saya dulu mengaji Repek Pasir Mah. Haji kata kesini juga dia mari, Kelantan juga dia cari. Tradisi ulama terdahulu, kalau ulama pondok dahulu, dia nak ikut kata-kata para ahli hadis terdahulu. Imam hadis, Imam Yahya bin Ma'in, dia sebut tidak akan diambil hadis bagi orang yang tidak keluar daripada kampungnya. Itu zaman dulu, suasana zaman dulu. Yang tak keluar daripada kampung Imam Malik rahimahullah seorang. Yang lain semua pakat keluar. Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Uzbekistan sekarang, Bukhara. Keluar mengaji bahasa Arab, keluar. Samalah macam orang dulu mengaji. Kalau orang Kelantan, kalau dia dah habis mengaji pondok dekat Kelantan, kadang-kadang dia sambung mengaji kat Kedah, ataupun dia sambung mengaji dekat Pulau Pinang belah seberang perai. Ada beberapa pondok di Baling Kedah, pondok Lanai, pondok di Pokok Sena. Itu antara tradisi. Dan orang Kedah bila dah habis mengaji, biasanya dia mengaji pula kat Kelantan. Pondok Pasir Tumbuh, bila main satu time dia teringat dekat Tok Guru Haji Lah, dia main pula pondok Lubuk Tapah. Ini tradisi keilmuan, yang mana keluar mencari ilmu itu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab itu Jabir bin Abdullah dia jalan kaki. Dia bagi semangat untuk orang muda. Saya nampak orang muda, kalau main depan sikit boleh tak? Orang nak masuk pintu kan, kita main depan sikit, ni ada ruang kosong ni. Haji, kita kesok ke depan. Orang Kelantan panggil apa? Kesok. Lupa dah. 10 tahun dulu, tahun 1999, tahun 2000. Tahun 2000 dah 13 tahun dah tak datang Kelantan ni. Kesok ke depan, kesok. Kita bagi ruang untuk orang nak masuk. InsyaAllah Allah bagi ruang kepada kita di hari akhirat dalam syurga nanti, insyaAllah. Kita bagi buka pintu tu, bagi orang masuk senang sikit. Dan Jabir bin Abdullah jalan kaki hampir 300 km semata-mata untuk dapat satu hadis daripada Abdullah bin Unais. Ada orang datang jauh-jauh mengaji, dia datang daripada rantau panjang, traffic jam, dia datang sampai ke Masjid Muhammadi sebab dia tahu ada kuliah malam ni. Allah kira, Allah bagi. Ilmu diperolehi dengan mujahadah, dengan kesusah payahan. Allah akan bagi kepada kita, insya-Allah. Sebelum tu, hari ni dah masuk berapa Muharram dah? Berapa Muharram dah? Saya pun tak berapa nak ingat, dah lupa dah. Kalender Melayu berapa? Kalender Melayu, kalender orang putih. Kalender orang putih berapa? 27. Kalender Melayu 23 Muharram. 23 Muharram. Tahniah bagi pihak masjid bila masjid buat program daripada awal Muharram, galakkan orang puasa, buat majlis buka puasa. Muharram ni satu bulan yang special. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan Allah cipta 12 bulan. Penciptaan langit dan bumi Allah cipta 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Apa dia bulan-bulan haram? Yang special itu 4 bulan. Salah satunya bulan Muharram. Lagi bulan apa? Rejab.
Lagi bulan, yo murajaah. Kita ulang kaji balik ni. Bulan apa? Oh, tak dengar tuan. Nak suruh kecek Kelantan ya? Lagi bulan apa? Bulan apa ni? Muharram, Rajab. Lagi Zulkaidah, Zulhijjah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini bulan special. Ibnu Abbas sebut dalam bulan ini siapa yang melakukan kebaikan pahalanya dilipat ganda. Siapa yang lakukan dosa, dosanya pun dilipat ganda. Ada kebaikan khusus dalam bulan Muharram. Sebab itulah kita nak puasa 1 ke, nak puasa 2 ke, nak puasa 3 ke, nak puasa 23 ke pun tidak ada masalah. Sebab ianya minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Maka kita duduk dalam bulan Muharram ni, kita jaga-jaga akhlak kita. Kita jaga-jaga ibadah kita. Puluh lebih sikit, insya-Allah dapat ganjaran lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bulan Muharram juga famous kita sambut tentang Ma'al Hijrah. Ustaz-ustaz mungkin dah banyak datang. Ada ustaz tu bagi kuliah. Mungkin tiap-tiap malam ada kuliah. Ataupun seminggu sekali kuliah. Mungkin hari awal Muharram hari itu ada ustaz datang. Mungkin ada ceramah. Kemungkinan saya tak tahu. Di masjid-masjid sekeliling orang duk cerita tentang sirah Nabi SAW. Nabi berhijrah dari sini ke sini, Nabi jalan dari sini ke sini. Nabi dengan Abu Bakar, orang cerita i'tibar, orang cerita ibarah, orang cerita kisah di sebalik boleh ambil pelajaran. Kita pun mula duk korek balik sejarah-sejarah lampau supaya kita ingat sejarah ni benda yang sangat penting. Ramai orang tak tengok sejarah, lalu dia tak tahu serangan daripada belakang. Sebab tu orang sebut sejarah ni seumpama kita bawa kereta. Bawa kereta, tengok side mirror. Kita kena tahu juga di belakang apa berlaku. Maka dalam Quran terdapat banyak sejarah. Termasuklah hari ni kita tengok sejarah, kita tengok Umar yang cerdik. Nak cari macam Umar sangat hebat. Macam mana Umar masuk Islam, orang yang berhijrah ke Habsyah. Dengar-dengar Umar masuk Islam, jom kita balik. Dengar Umar masuk Islam, jom kita balik ke Madinah. Jom kita balik ke Mekah. Sebab Umar sudah masuk Islam. Kata Ibnu Abbas, setelah Umar masuk Islam, Islam tidak lagi dianggap agama low class. Sebelum tu orang pandang Islam lekeh ya. Orang Kedah panggil laih. Orang Kelantan panggil low, laih. Nah, lebih kurang begitulah. Orang nampak begitu, tapi bila Umar masuk Islam, ada orang yang hijrah pertama pulang sebab katanya Umar sudah masuk Islam, kita dah selamat. Tapi rupa-rupanya bukan. Kehebatan Umar Al-Khattab pada zaman dia, bagaimana dia berhijrah, mungkin agak berbeza. Dia yang merangka bagi surat dekat seluruh gubernur-gubernur dia dekat merata tempat. Wilayah dah besar. Nabi perintah Madinah 10 tahun. Abu Bakar perintah 2 tahun. Abu Bakar perintah sekejap saja. Tak banyak benda yang boleh diambil. Sebab ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sibuk dengan apa? Sibuk dengan memerangi orang murtad. Tetapi ada benda yang boleh diambil daripada kata-kata Abu Bakar. Ni orang muda yang mengaji agama ataupun yang tak mengaji agama, cikgu-cikgu sekolah, ustaz-ustaz, warden asrama, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh ambil kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ni, tulis dekat pintu anak kita. Tulis dekat pintu bilik anak kita. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar dia sebut, sangat bagus Abu Bakar. Bila mana ramai orang murtad, Abu Bakar isytihar secara terang. Ayang qusuddin wa ana hayy. Ayang qusuddin wa ana hayy. Adakah agama ini akan jadi lemah sedangkan aku masih hidup? Kalau aku masih hidup, agama tak akan jadi lemah. Kita lekat Syekh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Tuan kalau kenal, dia guru di Lakna. Guru di Lakna. Syekh Mufti Kedah, Syekh Badaruddin mengaji dengan dia. Tok Guru Ni Aziz pun mengaji dengan dia. Abul Hasan Maulana Abu Hasan
Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia pergi ceramah di Universiti Islam Madinah. Dia sebut, wahai universiti, tolong tulis dekat pelajar Universiti Islam Madinah perkataan ini, sebab dia nampak semangat dah kurang. Ayanqusu dinu ana hayy. Adakah agama akan jadi lemah sedangkan aku masih hidup? Kamu student, kamu kena ada, kamu dah ada, kamu kena balik dan bagi semangat kepada orang lain. Anak kita tengok slow sikit, bagi tahu ke anak kita, abang hantar mengaji pandai-pandai. Adakah agama akan lemah sedangkan abang masih hidup? Abah mungkin dah tak larat dah. Anak mu. Ini kata Abu Bakar. Last passing kepada Umar Al-Khattab. Umar ni orang Kelantan backing sikit. Backing Umar. Dia kalau jalan pun orang tengok kaki dia. Dia bijak atas apa? Sebab dia tinggi, badannya besar, badan tegap Umar Al-Khattab. Namun dia ni bahasanya lunak, cantik bahasa dia. Walaupun dia tegas, terkenal Umar sebagai orang yang mana bila orang baca Quran, dia tak boleh kawal air mata dia. Ada orang nampak lembut tapi baca Quran tak jadi apa. Tuan tadi qari baca Quran, kita pun tak ada rasa apa sebab hati kita keras. Kalau hati lembut, dia akan terkesan dengan ayat Quran. Quran ni satu dunia, dalam dunia ni tak ramai orang faham bahasa Arab. Tak ramai orang faham bahasa Arab. Orang yang mengaji sekolah Arab pun kadang-kadang tak boleh bahasa Arab semua. Orang yang balik mengaji Mesir, Al-Azhar pun tak semua boleh faham Quran. Dalam dunia ni 1.6 bilion umat Islam dalam dunia ini, majoritinya tak faham Al-Quran. Sebab majoriti orang bukan orang Arab. Orang Islam yang paling ramai negara mana? Negara Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Banjar, bukan bahasa Arab. Nombor 2 negara Pakistan. Nombor 3 negara India. Nombor 4 negara Bangladesh. Nombor 5 baru negara China. Arab mana? Arab belakang. Tak ada lagi. Malaysia lagi belakang. Macam ranking bola sepak tu. Dia belakang sikit. Apa nak sebut? Ramai orang tak faham bahasa Arab. Tetapi berapa ramai yang pergi semayang di belakang imam Masjidil Haram, Allahu Akbar, tak faham bahasa Arab tapi imam baca Quran, dia menangis. Kita tak faham. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa dia sebut? Tak faham. Tapi menangis. Tapi teriak. Buat apa teriak? Mu'jizat Al-Quran Al-Karim. Ini mu'jizat. Ramai orang stres dekat pejabat. Ada seorang orang muda, dia kerja. Dia nak kena, dia stres kerja. Dia kata dia buat banyak dosa lah. Jadi dia pergi kat surau, kat pejabat, dia mengaji Quran. Dia kata, Ustaz, saya ni stres, banyak dosa saya buat. Jadi saya nak baca Quran. Saya rasa saya nak taubat. Saya baca Quran surah Taubah. Tuan-tuan, surah Taubah cerita tentang taubat tak? Dah. Surah Taubah banyak cerita tentang kemarahan Allah, tentang qital, tentang jihad. Tapi dia baca, dia kata saya baca surah Taubah lalu saya menangis. Saya taubat, saya baca surah Taubah, saya menangis. Boleh jadi ayat dalam surah Taubat ini sebenarnya ayat taubat. Dia bukan ayat taubat. Tapi dia menangis. Kerana apa dia menangis? Mu'jizat Al-Quran. Jadi kita ada hari ini, kita teringat Umar Al-Khattab yang keras, yang tegas. Tapi berapa banyak kali dia lalu tepi kemah, dia ketuk kemah, dia kata stop, jangan mengaji dah. Stop, jangan mengaji dah. Sebab aku tak mampu untuk mendengar ayat Quran tersebut. Zaman Umar wilayahnya besar. Dia hantar surat merata kepada gubernur. Sampailah satu time Abu Musa Al-Ash'ari, seorang gubernur, dia tengok surat tak ada tarikh, tak ada tahun. Ya maaf, ada tarikh saja, tahun yang tak ada. Bulan Safar sekian. Dia tak tahu bila Safar tahun bila. Lalu dia hantar balik kepada Umar. Alangkah cantiknya kalau kita mempunyai kalender. Umar pun buat satu draft yang sangat cantik.
Maka Umar pun buat kalender, panggil orang-orang cerdik pandai, kumpul, bincang. Akhirnya dapat keputusan bahawa tarikh hijrah Nabi dipilih sebagai kalender. Tak apa, kisah tu dah berlalu. Kita dah ulang 10 kali. Setuju tak? Tiap-tiap tahun kita dengar cerita ni. Nabi pergi macam mana dengan Abu Bakar, kita dengar. Tapi yang kita nak bawa hari ini ialah semangat berubah. Semangat berubah. Ada benda yang lebih susah daripada susah, iaitu berubah. Ada orang dia redha dengan susah daripada dia berubah. Orang tengok dia buat maksiat, kita cakap dia elok-elok kat dia. Abang buat maksiat, abang sakit kanser hati. Sebab ketagihan alkohol. Ada orang di KL ketagihan alkohol, kanser hati. Sakit ni kat hospital. Kita kata, abang mu berubahlah, stop minum arak. Stres, dia minum arak. Orang Kelantan ni air tuak. Air tuak tu halal. Kalau kat belah Kedah, air tuak tu todi. Air tuak. Dia minum arak. Stres. Sakit kanser hati. Orang kata berubahlah. Dia jawab apa? Sakit gini pun tak apa, daripada aku nak stop minum arak. Sebab apa? Satu, ketagih. Nombor 2, ada benda yang lebih susah daripada susah dia. Dia dah susah, kita tengok dia, Allah kesian abang sakit, kesian. Dia tahu dia kesian, tapi dia nak ubah daripada sakit itu, lagi teruk dia rasa. Dia nak ubah nasib dia, dia rasa lagi teruk daripada dia duduk macam tu. Baik dia duduk macam tu sakit daripada dia ubah. Ramai orang macam tu. Kalau bahasa daripada sudut bahasa orang psikologi, orang motivasi, adik-adik yang muda-muda, bahasa orang motivasi dia sebut baby elephant syndrome. Baby elephant syndrome. Baby tu gajah. Baby elephant syndrome. Satu penyakit yang mana kena kat orang itu, dia tak mau berubah. Pernah tengok tak sirkus? Adik pernah tengok sirkus? Tak pernah tengok dah, zaman dia tak pernah tengok. Haji pernah tengok sirkus dalam cerita Hindustan. Pernah tengok Pernah tengok lah. Rumah saya di Pulau Pinang, sebelah tu ada sirkus. Nak pergi tengok, ayah tak bagi. Sebab apa? Ayah kata semua orang pakai spenda, jadi tak boleh tengok. Tapi dulu tahu, tengok dalam TV sirkus ada gajah. Gajah diikat di kaki gajah, ada rantai besi yang ikat di kaki gajah. Gajah tu besar. Gajah tu boleh lari daripada rantai besi tu. Kalau dia lari, terputus tali gajah. Tapi dia tak lari. Sebab apa dia tak lari? Daripada dia kecil dulu, waktu dia baby dulu, dia dah cuba lari. Tali yang sama yang ikat kaki dia, dia cuba lari tapi tak boleh. Cuba lari tapi tak boleh. Cuba lari tak boleh. Akhirnya dalam otaknya sebut, selagi mana ada rantai besi yang ikat di kaki, selagi itu aku tak boleh berubah. Mindset dia, aku tak boleh macam ni. Sedangkan Nabi SAW, dia pecah orang yang tak boleh berubah. Para sahabat Nabi sedang korek parit di perang Khandaq. Korek. Parit perang Khandaq ni, sahabat letih. Ada batu yang menghalang, Nabi ketuk batu tu pecah, sahabat ketuk tak pecah, pecah 3. Nabi bagi semangat, kita akan tawan istana Yaman, kita akan tawan istana Syam, kita akan tawan istana Kisra. Sahabat Nabi pun pelik, betul atau tidak Nabi sebut ini? Kemudian tengah penat, dalam keadaan semua laih, semua dalam keadaan miskin, sahabat Nabi dalam keadaan penat. Tiba-tiba Nabi jadi pakar motivasi. Nabi sebut, la tuftahannal Qastantaniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Sahabat Nabi melepaskan cangkul-cangkul mereka.
terkejut dengan kenyataan Nabi. Nabi sebut satu benda yang mustahil. Tuan nak berhenti azan ke? Teruskan. Teruskan. Sahabat Nabi terkejut. Nabi sebut, sesungguhnya kita yang miskin ni, kita yang duk cangkul parit ini, kita yang tak ada apa-apa ini, tidak lama lagi kitalah Islam yang akan buka tawan kota Konstantinopel. Satu kota yang paling besar pada zaman dulu. Sesungguhnya sultan ataupun amir, pemerintah ketika itu, pada zaman yang menawan kota itu, pemerintah yang terbaik. Tentera-tentera yang mengikuti raja tersebut merupakan tentera-tentera yang baik. Lama punya. Banyak jam. Ada 3 jam. Oh, mewah masjid ni. Hebat. Ada toke Uncle Don ke? Oh, bagus. Cantik masjid ni. Ada aircon. Tak sejuk ke? Okey. Tak apa. Nikmat. Hadha min fadli Rabbi. Allah bagi. Kat mana tadi tu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi sebut akan ada pemerintah yang akan membuka kota tersebut. Pemerintah itu pemerintah yang terbaik. Dan tentera yang mengikuti pemerintah tersebut tentera yang terbaik. Maka sahabat Nabi faham, kalaulah pemerintah itu pemerintah yang terbaik ataupun tentera itu tentera yang terbaik, kami teringin untuk menjadi tentera itu. Sebab pasti bila Nabi sebut terbaik, mereka itu beriman. Pasti. Tapi mereka pelik, betul ke ni? Nak buka kota Konstantinopel. Tuan Haji, Tuan Imam kita buat gotong royong Masjid Mukim Bunut Payung. Gotong royong cuci tandas. Gotong royong sapu sampah keliling masjid. Tiba-tiba Tuan Imam sebut, wahai penduduk Mukim Bunut Payung, sesungguhnya selepas daripada kita buat kerja begini, tidak lama lagi kita semua akan menawan Putrajaya. Oh, contoh. Betul ke ni? Betul ke ni? Kita duduk sini aja, takkan kita boleh menawan satu bandar yang besar? Kita Bunut Payung. Contoh. Orang akan rasa pelik. Kita akan menawan Amerika Syarikat, satu kerajaan yang paling besar di dunia sekarang ini, yang kita anggap sekarang ini besar. Sekarang ni China sedang menuju kuasa besar dunia. Kita kata, betul ke ni? Sama seperti, sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan haji-haji, haji-haji, faham tak saya cakap ni? Boleh nak? Tidak, saya slow sikit. Saya takut juga tak faham. Di Pekat, Pulau Pinang. Kita stop sebentar azan. Punya berhenti seketika menghormati azan, diam ketika azan itu khilaf para ulama. Ada ulama khilaf. Sebab pernah ada athar daripada Umar. Ketika Umar duduk di atas mimbar, lalu dilaungkan azan, tiba-tiba sahabat Nabi riwayat ada 2 orang, 3 orang sahabat depan Umar sedang berbual-bual, sedang sembang. Lalu Umar tidak menegur mereka yang sedang berbual. Jadi ada sebahagian pendapat dia kata, kalau yang dibual itu benda yang manfaat, tidak menjadi masalah. Sebab tu ada sebahagian pendapat kata kalau kita tengah kuliah, azan masjid sebelah pun boleh diteruskan. Sebahagian pendapat. Tapi tak ada masalah. 1 minit, 2 minit je azan pun. Baik, sambung balik. Kita cerita tentang kerajaan yang membuka kota Konstantinopel. Sahabat Nabi tak percaya. Benarkah kita? Tetapi yang menyebut itu adalah Nabi sendiri. Maka mereka pun begitu semangat mencangkul semula. Semangat korek semula parit Khandaq, parit dalam peperangan Ahzab dan Khandaq sama. Mereka ambil semangat sebab mereka dengar Nabi sebut, Nabi bagi semangat, kalau bukan kamu pun anak cucu kamu. Bila dia ada semangat macam tu,
Ada sebahagian sahabat yang hidup lama. Dia hidup hampir 90 tahun. Antaranya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sempat hidup sampai zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, yang orang Syiah selalu sebut Yazid bin Muawiyah inilah pembunuh Husain dan sebagainya. Allahu a'lam. Tetapi sebenarnya bagi kita yang membunuh Husain adalah di kalangan mereka sendiri. Ini yang ditulis oleh mereka. Yazid bin Muawiyah duduk pada zaman tersebut. Abu Ayyub Al-Ansari umur 90 tahun ketika itu. Dia yang suruh, Yazid, aku dengar Nabi baca hadis ni. Aku teringin kalaulah bukan aku sultan yang tawan kota tersebut, aku jadi tenteranya pun jadilah. Maka Yazid pun pernah mencuba, tetapi tidak berhasil. Walaupun sahabat Nabi berdoa makbul, tetapi ketika mana hendak membuka satu kota yang besar, Allah menangguhkan doa mereka. Rupa-rupanya kejayaan membuka kota tersebut 800 tahun kemudian oleh seorang sultan bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad ni orangnya nama Muhammad saja. Dia digelar selepas daripada, orang biasanya gelar seseorang itu selepas daripada dia berjaya. Contoh, kita ada Perdana Menteri, kita sebut Tunku Abdul Rahman bapa kemerdekaan, sebab selepas merdeka. Tun Abdul Razak bapa perpaduan pembangunan. Tun Hussein On bapa, Tun Abdul Razak perpaduan, Tun Hussein bapa pembangunan. Saya pun lupa dah. Tun Mahathir bapa pemodenan. Dia maksudnya selepas daripada dia letak jawatan, apa yang dia buat, orang bagi gelaran. Sultan Muhammad Al-Fatih ni special. Dia waktu kecil dalam buaya, dalam doi. Bapaknya Sultan Murad, bapaknya kata, aku kot yang akan buka kota Konstantinopel. Sultan ketika itu saleh, dia ada penasihat seorang ulama, Syekh Aq Syamsuddin. Syekh Aq kata, aku rasa bukan kau, tapi anak dalam buayan tu, yang kecil tu. Jadi Sultan Murad ni kata, kalau bukan aku, anak aku, tak apa. Maka mulai hari ini aku memanggil anak aku dengan gelaran Al-Fatih. Dia gelar anaknya Al-Fatih, 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 Al-Fatih. Orang selepas buka baru bagi gelaran. Dia sebelum lagi dia bagi gelaran. Kita ada anak, kita doa yang baik untuk anak kita. Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Nak anak jadi Al-Hafiz. Nak gelar apa? Al-Fatih, Al-Fatih. Terpulang. Dia gelar untuk anaknya Al-Fatih, Al-Fatih. Akhirnya umur 6 tahun dia bagi anaknya belajar buku geografi, peta Turki Osmania. Bagi belajar macam mana? Umur 19 tahun dilantik dari sultan, umur 21 hingga 22 tahun dia berjaya tawan kota Konstantinopel. Tuan-tuan, kalau buka dekat UK, US, bukan orang Islam saja buat PhD tajuk tentang Muhammad Al-Fatih. Orang bukan Islam pun buat kajian. Dahsyatnya pemikiran peperangan Muhammad Al-Fatih. Dia ni bila Nabi sebut dia baik, mesti dia seorang yang beriman. Mesti dia terbaik, dan memang pun terbaik. Dia tanya tenteranya orang soleh, wahai tenteraku, siapa yang mana sejak dia balik ni, dia tak pernah tinggal solat jemaah daripada dia balik sampai sekarang. Siapa yang pernah tinggal, tolong duduk. Walau sekali dia tinggal, tolong duduk. Ramai berdiri. Maksudnya ramai mereka di kalangan tenteranya dah balik tak pernah tinggal solat jemaah. Yang duduk seorang-dua. Lalu dia tanya, siapa di sini yang tak pernah tinggal solat malam walau sekali pun semenjak dia akil baligh? Tolong berdiri. Yang tak pernah tinggal tolong berdiri. Yang pernah tinggal duduk walau sekali. Semua duduk, yang berdiri hanya dia seorang. Dialah yang terbaik, Sultan Muhammad Al-Fatih.
Tapi nak bagi tahu, Nabi bagi turning point, Nabi bagi pada zaman dulu 1400 tahun dulu ataupun 800 sebelum zaman dia Nabi dah bagi semangat untuk kita. Sebab itulah tidak hairan Zionis ditubuhkan oleh orang yang berumur 80-an, 70-an. Zionis yang menawan Israel sekarang ini, dia dah ada daripada tahun 18 Allahu Akbar 1880 90-an macam tu. Dia target lagi 50 tahun 1946. Mereka nak tengok perang Mesir dengan Israel. Dia duk fikir daripada 50 tahun. Yang fikir ni umur 80-an. Buat apa dia nak fikir kalau dia tahu lagi 50 tahun dia tak akan hidup? Tapi dia fikir kalau tidak aku sekalipun, anak cucu aku. Akhirnya 50 tahun kemudian benar-benar mereka berjaya masuk. Idea gila 2-3 orang daripada Zionis yang jahat. Idea gila orang panggil. Sebab apa? Mereka dihalau duduk di barat Jerman, kena halau pergi sini, kena halau pergi sini, kena halau. Last sekali mereka kumpul orang-orang tua Zionis Yahudi. Dia bincang, apa kata kalau kita semua buat negara sendiri? Kita cari tapak buat negara sendiri, rampas tanah orang. Akhirnya mereka berjaya sedikit demi sedikit. Sebab matlamat mereka jauh. Kita nak berubah, kadang-kadang kita tak boleh dengan waktu yang dekat. Kita perlukan waktu yang panjang dan usaha yang tanpa henti. Inilah Nabi SAW. Dia bagi semangat kepada kita untuk berubah sebenarnya. Saya dapat soalan sebenarnya ni. Dapat soalan. Saya mungkin kita nak banyak soal jawab ke macam mana? Saya takut ada banyak soal jawab. Ya ada dah soalan. Ya ada soalan lagi boleh hantar insya-Allah. Bukan nak jawab semua, tak reti tak jawab. Reti kongsi-kongsi sama. Tuan-tuan, bila sebut tentang hijrah, tentang perubahan, manusia ini kadang-kadang dia malas untuk berubah ataupun dia susah untuk berubah. Dia rasa dirinya sudah cukup sempurna. Terutamanya bagi orang muda, kadang-kadang dia lambat sikit untuk berubah. Sebab dia rasa mati itu terlalu jauh untuk dia. Saya duduk dengan ayah kita. Kita duduk dengan ayah. Ayah saya ni dulu lah. Dulu ni biasalah zaman slow bell bottom dulu. Dia orang Penang. Mak ni orang Kedah. Mak ni okeylah Zanji zaman-zaman dulu. Ayah ni Penang dia rock sikit. Motor Vespa-nya, slow bell bottom-nya. Bila dah kahwin mula dekat dengan agama sedikit demi sedikit. Ayah bila dia duduk dengan kita, bila berbincang, sembang-sembang dengan dia, bila dia cerita, abah ada dosa banyak muda-muda dulu, tak tahu Allah ampun ataupun tidak. Orang lama, dia bukan orang tua, orang lama. Orang lama, bila dia kenang dosa lama dan dia rasa mati itu dekat, lalu bila dia tadah tangan minta ampun kepada Allah, tadah tangan itu benar-benar dia tidak mahu mengulangi dosa yang dia pernah buat dulu. Yang muda-muda saya tanya terang, yang muda-muda, samalah kita ni muda juga. Contoh, bila kita tadah tangan nak taubat, contoh kita masuk di IPT, buat program di universiti, taubat, ya Allah aku tak mau buat sekian, tak mau buat dah. Tapi dalam masa sama pernah tak, contoh geng muda ni tanya, pernah tak dalam perasaan tu kata macam tak mau buat, tapi macam minggu depan nak buat lagi? Pernah tak? Yang muda, pernah tak? Dia nak buat, ya Allah aku tak mau buat dah ya Allah. Ada di universiti kita kata tolonglah semua orang, tolong bagi yang mana ada boyfriend duk keluar dengan boyfriend lagi, jangan duk keluar dah pegang tangan. Dia pun, ya Allah ustaz kami minta ampun, minta taubat ya Allah, tak mau dah pegang tangan-tangan orang lain yang bukan mahram ya Allah. Tapi dalam hati dia kata, ustaz tapi minggu depan cuti SEM ustaz. Dah plan nak keluar dengan gewe. Minggu depannya, minggu depanlah taubat ustaz. Sebab orang muda, taubat orang muda selalu begitu. Dia tak sama dengan orang lama, orang tua.
Orang tua bila dia minta ampun lain, dia minta supaya dia tidak mengulangi semula. Sebab dia rasa mati itu hampir dengan dia. Ramai orang bila dia rasa mati itu jauh dengan dia, dia rasa lambat lagi untuk dia berubah. Sedangkan kita tidak mempunyai masa langsung, tak ada masa. Kita bekejar dengan masa. Para ulama terdahulu tidak ada sempatnya waktu. Imam Ahmad bin Hanbal sampai umur 40 baru kahwin. Imam Nawawi sampai tak kahwin-kahwin. Ulama ul-Uzzab disebut oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Ulama ul-Uzzab, ulama-ulama yang bujang tak sempat kahwin. Antaranya Imam Nawawi. Bukan dia tak mau kahwin, dia yang baca hadis an-nikah sunnati man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa tak kahwin dia tak ikut sunnahku. Dia baca hadis tapi dia tak kahwin. Bukan sebab dia tak mau kahwin, dia tak sempat nak kahwin. Kerana kesibukan, tiba-tiba kita yang muda-muda ni kita kata aku tak ada masa. No. Sahabat Nabi, para ulama salaf terdahulu, mereka tak sempat. Imam Ahmad bin Hanbal tidur dekat kaki 5 masjid. Tak ada tempat tidur. Tidur kaki 5 masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidur kaki 5 masjid. Satu hari di kisah masyhur Imam Baihaqi sebut Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Dia duduk kat kaki 5 masjid, duduk. Tiba-tiba biasanya dia duduk, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, line clear. Hari tu dia pergi satu masjid, Tok Siak tu tak line clear. Tok Siak tu backing. Tok Siak tu kata, pergi kau, jangan tidur sini. Tok Siak dulu dia tak kenal itu Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka tahu nama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tak tahu mukanya bagaimana. Sebab zaman dulu bukan ada Facebook. Nak tengok muka, oh ni Imam Ahmad. Dia tak kenal muka, tahu nama. Hebat Imam Ahmad. Maka dia kata, pergi engkau keluar daripada sini. Lalu Imam Ahmad pun pergi duduk di kaki 5, betul-betul lagi, tepi lagi. Tapi masjid lah, sebab dia tak ada tempat tidur. Maka Tok Siak tu tiba-tiba dia jadi garang. Tak pernah di kawasan tersebut Tok Siak garang. Hari itu saja jadi garang. Pergi engkau, tidur situ pun tak boleh. Tiba-tiba datang seorang lelaki tengah-tengah malam ni, pembuat roti. Ya, datang. Dia tengok kesiannya dekat lelaki ni. Dia pun tak kenal ini Imam Ahmad. Jom Imam Ahmad, kita pergi. Duduk di rumah aku, tumpang tidur rumah aku. Bawa Imam Ahmad pergi tumpang tidur. Dia kata, Ahmad, dia tak sebut Ahmad, dia kata, wahai si fulan, mai datanglah ke kilang aku buat roti. Datang ke kilang aku buat roti. Lepas aku buat roti, kita pulang ke rumah. Ketika dia sedang buat roti, buat roti, uli tepung. Pernah tengok orang buat roti canai kan, uli tepung. Imam Ahmad bin Hanbal nampak mulut si pembuat roti itu kumat kami mulut kumat kami bahasa sini pun kumat kami mulut macam baca sesuatu. Imam Ahmad tanya, wahai si pembuat roti, apa yang engkau baca? Oh, aku istighfar kepada Allah. Aku tengok daripada permulaan engkau uli tepung, engkau tak pernah berhenti, mulut engkau kumat kami. Dia jawab, sebenarnya daripada masa aku muda dulu aku uli tepung sehingga sekarang aku tak pernah henti istighfar ketika uli tepung. Allah. Ahmad bin Hanbal kata, orang ini istiqamah. Ahmad bin Hanbal dia ulama. Dia tahu orang yang istiqamah kebiasaannya orang itu terdapat karamah. Ahli sunnah wal jamaah dia percaya karamah. Karamah itu sesuatu di luar kebiasaan. Mesti terdapat luar biasa pada lelaki ini. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ahli sunnah wal jamaah tidak menerima karamah mulazimah. Karamah yang setiap hari sama. Apa karamah? Karamah ni benda-benda yang, contoh ada kasyaf. Contoh dia ada kelebihan tertentu yang luar kebiasaan manusia. Tapi dia bukan setiap hari. Kalau setiap hari kena cek balik. Contoh orang datang rumah. Peserta pertama datang jumpa Tok Moh. Tok Moh. Dia kata, jangan cerita, aku dah tahu dah apa masalah kau. Peserta kedua
Datang, aku tahu dah masalah engkau. Orang ketiga, aku tahu dah masalah engkau. Kalau dia tahu semua masalah orang, bahaya orang tu. Tapi kalau orang ni mai tiba-tiba dia sembang macam alim ulama dahulu, dia ada karamah tapi bukan setiap hari. Abdul Ghani Al-Maqdisi yang pengarang kitab Umdatul Ahkam, dia datang masuk mengaji kan, ulama-ulama dulu dia baca, dia pakai jubah, dia pakai sarung jubah kat luar. Anak murid dia duduk kat depan. Anak murid dia kata, "Ish, Nabi ni pernah Nabi sebut kepada Abdullah bin Ubay bin Salul." Abdullah bin Ubay ni orang munafik. Bila mana dia meninggal dunia, anak dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku," maksudnya ayah ni nak kena teruk dengan Allah ni, macam mana nak buat? "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfir Allah lahum." Nabi ni kalau dia boleh ampunkan orang, Allah bagi tahu, kalau engkau istighfar kepada orang munafik itu ataupun tak istighfar kepada orang tersebut sebanyak 70 kali pun, kalau aku tak ampun, takkan ampunkan. Allah larang Nabi doa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ni Nabi kata, "Ish, kalau aku boleh pergi ampun, ringankan dosa Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik yang fitnah aku, yang fitnah isteri aku, kalau boleh aku buka baju aku, jubah aku untuk ringankan azabnya, aku buka jubah aku balut badan Abdullah bin Ubay bin Salul." Jadi anak Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ni, bila dia tengok ulama tu pakai jubah, dia duduk kat depan. Dia kata dalam hati dia, kalaulah aku dapat jubah Syekh itu. Habis ceramah, Syekh tu buka jubah, "Wahai anak muridku, nah, ambil jubah ini." Itu dipanggil karamah, kemuliaan-kemuliaan tertentu. Dia bukan tiap-tiap hari. Masuk-masuk, dah tahu dah nak jubah kan. Dia bukan tiap hari. Akidah ahli sunnah wal jamaah dah keluar, JAKIM dah keluar, dia punya peraturan yang disebut karamah. Apa maksud karamah yang sebenar? Tak apa. Ahmad bin Hanbal bila tengok kawan tadi uli tepung, kawan ni pun sebut, "Aku tak pernah henti istighfar, astagfirullah." Maka Ahmad bin Hanbal kata, "Pernah tak berlaku benda pelik yang Allah bagi kepada engkau?" Maka lelaki itu sebut menjawab, "Wahai si fulan, aku rasa ada satu kelebihan Allah bagi kepada aku. Setiap kali aku teringin sesuatu, aku berhajat kepada sesuatu, belum sempat aku menadah tangan aku, Allah sudah pun makbulkan doa aku." Ahmad bin Hanbal kata, "Allahu Akbar, hebatnya kau, berkat istiqamah." Dia jawab, "Tapi ada satu benda yang belum dimakbulkan Allah. Aku selalu doa, ya Allah, temukanlah aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Ahmad bin Hanbal menangis. Dia kata, "Ish, rupa-rupanya Tok Siak itu garang halau aku keluar daripada masjid. Sebenarnya dia bukan halau aku keluar, Allah utus dia untuk memakbulkan doa engkau. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal." Nak cerita ni, Imam Ahmad bin Hanbal tidur kat masjid ni, masanya tidak ada. Jadi kita yang ada anak, kita yang masih muda, kita yang boleh berubah, kita boleh membangun, membezakan yang mana baik, yang mana buruk, boleh merubah nasib keluarga kita. Yang muda, jangan kita sebut yang tak baik untuk mereka. Zaman sekarang kita jangan sebut remaja jahat, jangan sebut dah. Kita tukar, kita bagi harapan kepada mereka. You tidak jahat, you boleh memberi nasib yang baru kepada keluarga you. Kamu boleh membela nasib keluarga. Abah lihat, Tok Imam cakap, saya lihat kamu ini ada potensi jadi baik. Jangan risau, perlahan-lahan. Dia seronok. Kita tukar dah. Jangan sebut yang jahat-jahat untuk remaja. Sebab jahat saja asyik remaja yang kena. Jadi kita nak tukar, bagi harapan, you boleh ubah nasib keluarga, you boleh ubah nasib agama dekat negara you. Jadilah orang yang hebat dalam agama, jadilah orang yang hebat dalam bidang apa sekalipun yang kamu mencapai. Tuan, saya terus jawab soalan ni. Saya takut panjang sangat nanti. Orang tu tengok, ada makan ke lepas ni?
Oh, tak ada makan. Saya seorang lah. Alhamdulillah. Soalan pertama. Kami adalah golongan belia kampung yang rata-rata hanya berkelulusan tidak lebih daripada SPM. Pengetahuan dan amalan Islam kami dalam beragama hanya sekadar cukup makan saja. Sebagai imam muda, harap dapat Ustaz memberi nasihat dan membimbing kami bagaimana hendak menjadi belia-belia yang benar-benar berakhlak mulia dan hidup mengikuti lunas-lunas Islam. Dan kalau dapat, biarlah golongan kami ini menjadi contoh belia yang sejati dan dapat mencurah bakti pula kepada masyarakat setempat. Sekian, terima kasih Ustaz. Tuan, tak semua orang kena jadi ustaz. Tak semua orang. Yang paling penting bukan dia kena jadi orang agama. Yang paling penting dia kena hidup beragama. Saya terpaksa sebut, tak semua orang. Ala syakilatih. Allah sebut setiap manusia itu ala syakilatih, di atas bidang masing-masing. Kalau semua jadi imam, siapa nak jadi Tok Bilal? Ala syakilatih. Khalifah Harun Ar-Rashid pada zamannya, bukan sikit-sikit orang yang berbeza pandangan. Orang apa yang ada pada zaman dia, intelektual apa yang ada. Macam mana boleh satu arkitek yang hebat pada zaman Andalus ni, tuan-tuan. Andalus, kita kena bangga. Omar Al-Khattab disebut, Michael H. Hart yang sebut buku antara 100 tokoh paling berpengaruh dalam dunia, salah seorangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia letak nombor 1 Nabi Muhammad. Dia juga sebut Omar Al-Khattab is more powerful, is greater than Alexander the Great. Dia orang putih, dia bukan Islam. Dia kata Umar Al-Khattab lebih hebat daripada Alexander the Great. Sebab the Great dulu, jawatan the Great adalah jawatan penakhluk, penawan dunia. Dia kata Alexander the Great tawan barat, tapi Umar timur dan barat. Umar lagi hebat. Umar lagi hebat. Umar berapa ratus tahun? Sehingga zaman Andalus 700 tahun. Tuan, zaman Andalus ni orang bukan Islam masuk dekat rumah. Kalau kita boleh pergi ke Cordova, saya tak sempat tapi duk tengok gambar, teringin nak tengok. Cantiknya Cordova. Semua itu kesan peninggalan umat Islam. Sayang, ini masalahnya, dia tak balance. Dia tak balance. Bila dunia dia ambil semua, akhirat dia tinggal, habis dunia tu terlepas. Yang istana yang cantik terlepas, sebab dia tinggal dua-dua. Dia tinggal dunia, dia ambil dunia lebih sangat, dia terlepas yang akhirat. Tetapi sebelum nak menjadi begitu, betapa hebatnya orang bukan Islam nak serang orang Islam di Andalus. Dia nak tengok rumah mana rumah Islam dengan rumah orang bukan Islam. Dia cari sampai lubang cacing, siapa sembunyi dalam tanah pun dia bunuh habis-habis. Tak nak langsung orang Islam ada. Dia cari cara untuk cam rumah orang Islam dengan rumah orang bukan Islam. Senang saja. Rumah orang Islam ada toilet, ada tandas. Rumah orang bukan Islam tak ada tandas, mereka buang air najis tepi jalannya. Tu dulu, zaman dulu. Zaman sekarang, siapa yang mengaji Mesir dia tahu. Ada ustaz di sini mungkin dia mengaji Al-Azhar Mesir, dia tahu. Tepi ni. Siapa pernah pergi Karachi, Pakistan? Dia pakai baju kurta kan? Dia duduk tepi jalan dia. Tapi kalau kita pergi di barat sekarang, toilet dia macam mana? Basah lantai pun tidak. Basah lantai pun tidak. Dia pasang lagi air terjun dalam toilet. Sebab apa dia pasang air terjun? Dia tak mahu bukan sekadar pencemaran air, pencemaran kotoran, pencemaran bunyi pun dia tak mahu. Dia pasang air terjun supaya kita buang najis tak bunyi krot krot krot. Barat. Sekarang kalau kita balik ke kita, tuan-tuan, tandas masjid kunci pun tak ada. Setuju tak? Setuju tak? Tandas masjid kunci pun tak ada. Kadang nak buang air tu, satu kaki lagi duk tadah, duk tahan pintu, betul? Satu kaki lagi tahan pintu sebab takut orang tolak. Terbalik, tuan-tuan.
Tapi nak cerita macam mana mereka berubah. Mereka berubah sebab mereka ambil daripada Islam. Vico Della Villa, ni sejarah dulu. Vico Della Villa ni ulama Kristian, bukan ulama Islam. Di Vatican City, dia panggil semua orang-orang Kristian, dia bagi khutbah di Vatican. Dia kata, sesungguhnya sebaik-baik ciptaan di atas muka bumi ini ialah manusia. Dia tak kata itu Quran. Dia kata sebaik-baik ciptaan atas muka bumi ini adalah manusia. Kamu tengok matahari, cahayanya, dia dengan manusia, kita sebaik ciptaan. Maka kita boleh tewaskan cahaya matahari. Kita tengok gunung ganang, tinggi dia, kita boleh buat sesuatu yang lebih hebat daripada gunung ganang. Kita boleh lari lagi hebat daripada harimau. Sebab satu je, kita mempunyai akal. Dia seru orang-orang dekat kawasan orang Kristian ketika itu. Dia kata, wahai orang Kristian, hari ini kita berubah, gunakan akal sepenuhnya. Lahirlah orang-orang yang hebat. Thomas Alva Edison, lampu ni dia yang cipta. Orang yang cuba 200 kali gagal, kali 110, kali 115, 120, sampai 200 kali baru dapat lampu. Orang yang guna akal betul-betul. Ni orang-orang Kristian. Rupa-rupanya cek balik sejarah, mana Vico Della Villa itu dapat kenyataan sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Rupa-rupanya dia pernah rehlah, dia pernah keluar berjalan dengan Syekh, Allahu Akbar, bukan Ibnu Athaillah, Allahu Akbar, saya lupa dah, Ibnu Qutaibah. Dia pernah bertemu dengan Ibnu Qutaibah, ulama Islam. Ulama Islam ni baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam Quran sebut sebaik-baik ciptaan ialah manusia. Dia dengar statement ni, dia balik, dia tak kata ini Quran, dia tak kata ini Islam, dia kata ini statement daripada Kristian. Tapi mereka berjaya mengubah kehidupan. Kadang-kadang ada setengah orang, dia tak sebut ini perkataan Islam, tapi dia lagi hebat. Sayang kita sepatutnya lebih hebat, sebab kita ada Allah. Hubungan kita dengan Allah kuat. Berbanding mereka, hubungan Allah dan juga Tuhan-Tuhan yang disyirikkan, kita tidak ada perantaraan. Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena kerja kuat sikitnya. Kerja kuat sikitnya. Boleh jadi yang muda-muda ni semua nak jadi kata-kata, Ustaz macam mana Ustaz? Kami yang muda ni nak bantu, nak membimbing kami menjadi belia benar-benar. Tak semestinya jadi baik itu kena jadi skema. Orang muda dia takut nak jadi baik, takut jadi skema. Tak skema, nek. Orang panggil betul-betul. Betul lah. Setengah dia takut. Tak semestinya bila jadi baik, aku dah berhijrah kena jadi macam ni. Assalamualaikum. Tak semestinya. Tak semestinya. Muda, biasalah dia bawa motor kadang laju sikit, kan? Nak pergi mana ceramah tapi laju sikit. Biasa kita sikit-sikit tu kita boleh consider lagi. Dia jiwa muda. Orang baca syair Arab, asyab kal majnun. Orang muda ini seperti orang gila. Dia bila bercinta dia gila. Kalau dia lari rumah pun gila-gila. Betul tak? Kalau dia bergaduh pun gila-gila. Orang muda. Biasa umur ketika muda. Cumanya dia perlu tahu asas-asas yang dia tidak boleh tinggalkan. Yang benda yang dia tidak boleh tinggalkan. Antara benda yang dia tidak boleh tinggalkan ialah solat. Kerana solat itu training. Dia bukan satu camp solat. Sebab solat ni dia kena wujudkan rasa untuk kita rasa Allah bersalah kalau tak buat. Tapi bila kita tak buat, kata muda-muda tak mau solat, aku nak rock muda, lahir bila tua nak buat solat balik, berat. Tapi kalau muda-muda semayang tapi rock, tidak ada masalah. Asalkan rock itu macam mana, jangan langgar syarak. Baik, soalan kedua Ustaz. Kita boleh tunggu lagi noh. Soalan kedua, minta pandangan dan pendapat Ustaz yang sejujurnya. Sejujurnya, bagaimana hendak menyatukan masyarakat, khususnya peringkat yang muda-muda, termasuk yang dah lanjut umur, yang telah terbawa-bawa dengan semangat kepartian.
Kalau dapat Ustaz perturunkan beberapa petua agar mereka ini kembali bersatu dan hidup sebagai masyarakat Islam seperti yang dianjurkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ya jemaah hantar. Baik entah. Ha? Semangat perhatian. Tuan, beza di sini, ya, tak turun ke sini. Beza di sini, tidak turun di sini. Di Universiti Malaya contoh, saya bagi contoh. Ada pensyarah jabatan akidah, pensyarah Syiah. Masuk kelas master ni, ada student Indonesia, ada student Melayu Malaysia. Dalam kelas ni semua student ada yang balik degree Jordan, ada daripada Indonesia, ada Al-Azhar, ada Madinah, duduk dalam satu kelas. Makan sekali, bual sekali, baik, rumah pun sama, sewa rumah sama. Tapi dalam kelas ni kita duduk, Allahu Akbar, anta kadhibun, anta bohong, la hada da'i, anta mawdu' ni. Dia ada setengah bergurau. Orang Arab ni dia baca, kadang-kadang dia nak sebut, dia ikut bahasa ahlul hadis. Ahlul hadis dulu dia agak kasar sikit. Kalau dia nak kata orang tu bawa hadis palsu, dia sebut humud dajjal. Mereka ini dajjal. Orang Arab dia punya bahasa dia tu keras sikit. Ada setengah orang Arab dalam kelas, dia kata, antumud dajjalun. Tapi makan sekali, dia berselisih dekat sini. Senang tak nak satukan semua? Bukan senang, tuan. Parti A dan parti B, mana nak lupa? Bukan senang, memang susah. Madhab Syafi'i dan madhab Hanbali, madhab Syafi'i dan madhab Hanafi pernah berlaku pertentangan yang sangat teruk, sehingga ada sebahagian pihak yang mengatakan Imam Syafi'i boleh jadi mati adalah kesan daripada diracun oleh pengikut madhab Hanafi. Mereka pernah sekali berbincang macam mana nak cantum. Sebab bezanya bukan beza besar, beza usul fiqh saja, tapi tak boleh cantum. Yang kita nak bawa sekarang ni, kita boleh duduk sekali dalam keadaan berbeza dan menghormati pandangan. Perbezaan itu di akal, tidak turun di hati. Banyak berlaku kalau di Kuala Lumpur, kalau di kawasan Bangi, saya bagi contoh. Saya duduk Bangi. Di Bangi saja ada 30 surau. Bangi kecil ada 30 surau. Sebab kebanyakan daripada orang-orang yang berada di Bangi adalah pensyarah daripada UKM. Dan Bangi terkenal sebagai tempat penempatan pendidikan. Tak dibenarkan di Bangi dibuka karaoke. Tak dibenarkan di Bangi dibuka pusat urut yang tak sepatutnya. Tak dibenarkan buka cyber cafe yang sampai lewat malam. Tak dibenarkan Speed Mart ataupun 7E yang jual arak, tak dibenarkan. Bangi ni special, persatuan penduduk dia bagus. Saya duduk di sana. Kalau kita tengok surau dia duduk dalam satu surau, pengerusi dia PAS, saya sebutlah parti. Naik pengerusi dia UMNO. Setiausaha dia PAS, bendahari dia UMNO. Duduk dalam meja ni, kita pergi kuliah, habis kuliah kita duduk makan sekali dengan dia. Makan sekali, yang ni bubuh UMNO, yang ni bubuh PAS. Tapi gelak sekali. Kita pun, surau ni surau hijau ke surau biru? Dia kata campur belaka, Ustaz. Apa yang kita nak cerita? Mereka berbeza di sini, mereka tidak turun di sini. Kita nak menyatukan begini. Kita boleh duduk sekali, boleh berbincang. Apa yang sama kita samakan, apa yang tak boleh sama kita bagi guide. Dan janganlah berlaku sehingga pergaduhan. Nabi SAW, Nabi masuk dalam peristiwa hijrah. Kalau nak sambung dengan peristiwa hijrah, Nabi masuk dekat bumi Madinah. Antara hadis pertama yang Nabi sebut, afshus salam siru bil arham. Dan afshus salam tut'imut ta'am, afshus salam siru bil arham. Satu lagi, tut'imut ta'am, afshus salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif.
Nabi masuk Madinah, perkataan pertama Nabi sebut, sebelum Nabi nak suruh buat masjid, perkataan pertama Nabi sebut, Nabi kata buat makan, buat makan, buat makan. Be'wah. Be'wah betul. Buat makan, bagi salam, sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dengan orang yang kamu tak kenal. Sebab Nabi tahu kalau buat masjid pun tak salam, tak senyum sama-sama kita, buat apa buat masjid? Jadilah masjid darar yang ayat Quran suruh turun, ayat Quran suruh runtuhkan masjid darar, masjid yang dibina oleh orang munafik sebab dia nak challenge satu masjid lagi. Tak pernah dengar kisah ni? Kisah masjid yang disuruh diruntuhkan kerana masjid itu dibina untuk menentang satu masjid lagi. Dalam Quran ada sebut. Kita ni semua sakit hati tuan-tuan. Siapa tak geram? Kita mengaji hadis Nabi. Nabi sebut sesungguhnya siapa yang tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari, haram hukumnya. Kita tak suka pun jangan tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari. Tak suka pun jangan tak bertegur siapa. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa yang lebih baik, yang fabada'u bis salam, yang paling baik ialah orang yang memulakan salam. Lama dah setengah masjid tu, kalau ada kat Pulau Pinang, saya punya kampung tu macam-macam. Lama berpuluh tahun tak habis-habis gaduh. Tak habis-habis bergaduh. Zaman dulu, zaman Nabi SAW, orang bergaduh di luar, settle di dalam masjid. Zaman sekarang ni tuan-tuan, bergaduh dalam masjid, jom kita settle kat luar. Terbalik tuan-tuan. Dia tak balik. Macam mana kita nak buat? Kita bukan cakap dia sebut parti A, parti B, tapi kita cakap apa yang Quran dan Sunnah Nabi SAW mau. Sebab kita ni, kita lebih sayang agama lebih daripada segala-galanya. Janganlah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah setiap hizb-hizb itu seronok dengan dia yang benar, lalu dia tidak berlaku adil kepada satu kelompok yang lain. Wallahu alam. Ada apa soalan lagi tuan? Oh, tak sampai lagi. Banyak petah. Ada lagi. Dan kita tengok orang, ada orang yang kasih sayang, dia tengok orang dengan kasih sayang. Ada orang dia tidak ada mahabbah, dia naik kereta, traffic jam, dia tengok orang sebelah tak salah pun, tapi dia benci. Ada orang dia balik rumah, isterinya tak ada gapo pun, tapi dia tengok ke tak tahu, dia tak boleh tengok, dia meluat. Tak ada sebab. Namun ada orang yang dia ada mahabbah wudda rahmah, kasih sayang. Dia tengok setiap orang, bila orang tu lakukan kesilapan pun dia tahu ni mesti ada sebab tertentu ni dia silap. Nabi, Allah puji Nabi SAW dalam perang Uhud. Allah puji. Nanti kalau ada soalan bagi kat Tuan Imam itu ada angkat tangan tu. Nabi, Allah puji Nabi SAW sebab Nabi memaafkan tentera memanah. Dalam peraturan peperangan, tentera memanah turun dalam perang Uhud. Nabi marah. Strategi perang, siapa buat begitu mesti kena hukum besar, berat. Tapi Islam waktu itu masih baru, fresh lagi. Maka Nabi ambil tindakan memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ketika itu, ada ketika hak perlu diberi, ada juga maaf tak boleh diberi. Melainkan, contoh, kawan ni curi duit kawan ni, curi 50,000. Kemudian kita nak baca ayat Quran, Nabi ni memaafkan, halalkanlah 50,000. Dah tak boleh je tu. Bagi dulu 50,000 baru maafkan. Boleh, tak ada masalah. Kena bagi dulu. Melibatkan keadilan. Hak orang lain. Hak orang lain. Wallahu a'lam. Ada apa soalan? Nanti tulis soalan. Nak tanya terus tak apa.
Kalau anda tak tahu ni, ramai ustaz-ustaz kita ada. Boleh jawab. Haji. Sebelum tu kita isytihar kutipan derma. Kutipan derma tabung masjid, kita isytihar kutipan derma tabung masjid. Mana tabung ni? Tabung mana? Isytihar kutipan derma. Siapa-siapa datang masjid, biasanya orang jarang bawa beg duit. Tak apa, balik rumah ambil buku cek. Orang Kelantan ni kaya, dia beli kereta tak ada beli pakai loan. Dia beli cash. Dia tahu orang Kelantan ni kaya belaka. Ada tabung masjid di Kuala Lumpur, Masjid Asyakirin, paling kurang seminggu Masjid Asyakirin 18,000 satu minggu sekali kutipah Jumaat. Paling kurang standard 21,000. Sebab orang Arab dengan orang Pakistan yang berada di situ, orang Arab dengan orang Pakistan, dia style dia suka infak. Orang Arab dengan orang Pakistan. Sebab itulah di dekat negara Pakistan, mereka kalau mengaji tak ada satu pun sen kena bayar. Kebanyakannya adalah pemberian zakat ataupun derma daripada sponsor-sponsor jutawan-jutawan yang berada di UK dan sebagainya. Jutawan-jutawan UK itu jutawan orang Pakistan juga. Okey, banyaknya. Ni apa ni? Bayar hutang. Lagi. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Orang akan berjaya dan hebat bila ada visi matlamat. Matlamat bagi orang Islam yang paling besar ialah syurga dan akhirat. Tapi masalahnya ialah susah untuk kekal berazam dengan cita-cita matlamat itu. Setiap kali tahun baru ada azam baru, tapi hangat-hangat tai ayam. Memang semua orang dia perlukan azam baru. Selalu tak istiqamah. Syayyabatani Hudun. Nabi kata rambut aku beruban dengan turunnya surah Hud. Sebab kita jarang istiqamah. Salah satu kaedah yang boleh istiqamah yang pernah diajar dalam Quran terhadap Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi, mereka tak kenal sama-sama mereka. Salah seorang bangun berdiri di hadapan sultan berkata, "Kullan nad'u min dunihi ilaha." Aku tidak akan mengaku engkau Tuhan. Aku mengaku tidak ada selain daripada Allah Tuhan. Dia jawab depan sultan, kata tidak, sultan tu nak bunuh. Akhirnya dia seorang bangun, yang lain lagi baki 7 orang itu pada asalnya dah lemah dah rasa tak boleh dah, takut dah ni. Bila dengar seorang bangun, maka yang lain pun bangun. Sama satu pendapat, bergabung 7 orang ni Ashabul Kahfi. Daripada tak kenal, tapi sebab akidah yang satu, mereka gabung. Allah gunakan ayat Quran, wa rabatna ala qulubihim. Maksudnya Allah kata, mulanya kalau seorang-seorang bahaya. Tapi kalau kita cari geng, kawan-kawan yang kita tengok dia, kita takut kepada Allah, itu boleh membuatkan kita lebih istiqamah. Cari orang yang kita tengok muka dia, takut dengan Allah. Jangan cari orang yang kita tengok dia lagi teringin nak buat maksiat. Ada hadis sahih. Yang cerita tentang orang yang kawan dengan orang soleh. Orang soleh, kawan ni masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga, dia cari saing dia, tak jumpa. Mana saing aku ni, tak jumpa ni. Saing yang solat sekali, puasa sekali, mana dia tak jumpa. Lalu Allah kata, udkhulu ilan nar, pergi masuk dalam neraka, pergi cari kawan-kawan kau. Dia cari kawan-kawan dia. Oh ya Allah, itulah kawan yang suruh aku solat. Itulah kawan yang suruh aku puasa. Allah kata, suruh dia ikut engkau masuk dalam syurga Allah. Hasanul Basri kata, inilah kelebihan orang yang kawan dengan orang soleh. Kita kawan dengan orang baik-baik, nanti dia akan tarik kita masuk dalam syurga. Imam Ibnul Qayyim jawab pula kat bawah tu. Dia kata apa? Cantiknya kenyataan ini. Aku datangkan hadis ini kepada engkau. Semoga kamu semua nanti bila masuk dekat dalam syurga, tiba-tiba aku tak ada, tolong cerita dekat Allah, ya Allah, orang yang cerita hadis ini tak ada dalam syurga. Tak mahu tuan-tuan, hari ni saya demam. Tapi saja ya, semangat kan. Jarang main Kelantan. Demai orang tu. Musim dia. Tuan-tuan jangan seluk poket dalam-dalam.
Seluk poket dalam-dalam jumpa duit shilling. Seluk poket belah atas-atas. Jumpa duit kertas. Ada buku cek, bagi cek, insya-Allah. Ada setengah kita bagi jumpa orang susah, nilaian duit. Dan saya yakin masjid ini pun dibina atas duit, boleh jadi sumbangan segelintir orang. Allah akan bagi ganjaran. Tuan duduk kat sini, ekon yang dia sumbangkan, dia akan dapat ganjaran. Dia meninggal dunia, selagi mana kipas tu yang dia sumbangkan, dia akan dapat ganjaran. Kita pun akan dapat ganjaran. Kapet yang kita bagi, kita akan dapat ganjaran. Cara orang menilai duit, kita ingat kita susah. Saya pergi raya korban baru ni, pergi bagi orang, bagi duit, hantar ke pedalaman Medan, sempadan Aceh. Orang kirim duit, suruh bagi kepada orang susah. Kita masuk dalam satu kawasan, haji ini namanya tak tersenarai sebagai orang susah. Dia tahu namanya tak tersenarai, dia naik basikal. Dia panggil geret, basikal. Sika. Kayu basikal. Dia kayu basikal, ditunjuk muka dia. Kod lah kita nak bagi kat dia. Dia lalu 3 kali, 4 kali. Apa pakcik ni? Sebab namanya tak tersenarai sebagai penerima. Tersiap. Dalam poket kita bawa keluar duit 50,000 rupiah. Ringgit mati aku. Rupiah lagi. Haji tutup tangan 50,000 rupiah, lebih kurang dalam 15-17 ringgit. Lebih kurang 15 ringgit. Ambil. Haji dia ambil dia tu. Dia buka. Kita risau, dia tengok sikit ke banyak ke kan? Dia buka, dia cium dia tu. Dia menangis. Terima kasih nak, kamu beri kepada aku rezeki. Allah murahkan rezeki kamu nak. Dia menangis. Terima kasih nak. Orang lain tak ingat, kamu ingat kepada aku. Duit itu bukan duit saya, duit orang Malaysia bagi kira. Tapi dia doa kat kita, menangis. 15 ringgit cium. Adik mau pergi pasar Buloh Kubu, 15 riyal cukup tak? Cukup, betul? Mau nak beli ke apa 15 riyal? Tapi nilaian manusia, ada yang lebih susah daripada. Kenapa kita sambut Ma'al Hijrah di bulan Muharram sedangkan hijrah berlaku pada bulan Safar? Apa maksud Ma'al Hijrah? Ma'al maksudnya bersama kita berhijrah. Ma'a bersama. Memang Nabi SAW berhijrah pada bulan Safar. Sebahagian para ulama mengatakan pada 28 Safar. Nabi keluar dengan Abu Bakar As-Siddiq 28 Safar. Nabi pergi ke Gua Thur lebih kurang 2-3 hari. Kemudian 1 Rabiul Awal Nabi keluar daripada Gua Thur. Madinah di sini, Mekah sini. Contohlah, Madinah atas, Mekah bawah. Kelantan atas ke Johor bawah? Johor bawah, Kelantan atas. Siapa royak kata Kelantan atas, Johor bawah? Peta royak. Peta royak, okey. Madinah atas, Mekah bawah. Nabi nak pergi hijrah ke Madinah, Nabi turun bawah sedikit. Nabi tak pergi terus, Nabi turun bawah sedikit. Gua Thur di bawah. Nabi ambil jalan laut. Strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dah tempah unta 4 bulan. Sayang dekat Nabi. Nabi datang, kata Asma binti Abu Bakar, Nabi datang dalam waktu yang orang lain tak datang. Tapi tak pernah datang time tu, time matahari sedang terik panas. Orang Arab time tengah hari dia tak pakai baju, dia buka baju. Pukul 12 tengah hari dia duduk dalam rumah. Sebab tu negara Arab dia tak jam time tengah hari, malam baru jam. Traffic jam malam baru jam, orang keluar waktu malam. Waktu 2010 ada satu syuting khabar haji, saya jadi host. Pakai jubah butang sampai atas. Yang bawa kereta Pajero orang Arab. Orang Arab tu bawa cameraman, bawa kami semua. Orang Arab tu dalam kereta buka aircon. Orang Arab tu tengok kami pukul 12 tengah hari tengah duk syuting dekat Arafah. Orang Arab tu kata, antum majnun, dia kata. Kamu semua gila lah orang Malaysia ni. Kami orang Arab pun
tengah-tengah hari tak duduk kat tengah-tengah panas. Mu duduk tengah-tengah panas, dia kata. Waktu tu panas. Nabi datang waktu itu, Asma binti Abu Bakar kata, Nabi bagi tahu, wahai Abu Bakar, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dapat arahan daripada Allah, wahai Abu Bakar, kita dah boleh berhijrah. Statement kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar kata, selepas itu Nabi sebut satu perkataan yang tak pernah aku dengar sebelum ini. Abu Bakar, ayahku, menangis begitu dahsyat sekali, iaitu selepas Nabi bagi tahu, wahai Abu Bakar, aku mendapat juga arahan daripada Allah untuk memilih engkau, wahai Abu Bakar, mengikuti bersama aku untuk berhijrah. Abu Bakar menangis teresak-esak sebab dia yang dipilih. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni siapa? Bapa mertua pak mertua Nabi. Nabi ni menantu. Nabi boleh hijrah sekali dengan pak mertua dia. Jalan dua orang. Siapa rajin jalan dengan pak mertua dia pergi pasal Siti Khadijah? Dengan pak mertua. Rajin jalan selalu dengan menantu, jalan dua orang lelaki. Menantu perempuan dengan mak mertua tak apa, lelaki ni. Nabi duduk dalam gua Thur ni yang cantiknya. Nabi duduk dalam gua Thur. Nabi letak pipi Nabi di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Nabi letak pipi Nabi di atas paha bapa mertuanya. Saya balik kampung. Saya duduk sebelah bapa mertua saya. Saya tengok paha dia. Kata, aku teringin nak ikut sunnah letak pipi atas paha pak mertua. Tapi tengok pak mertua tak jadi. Takut tengok. Bukan pak mertua itu, bukan takut dengan pak mertua, tapi bapa mertua itu menakutkan kita. Itu tengok segan. Tapi Nabi baik dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kita sambut sedangkan hijrah dipilih bulan pertama, Muharram dipilih oleh Umar sebagai bulan pertama. Apakah persiapan yang perlu ada pada seorang pendakwah atau penceramah yang baik? Persiapan yang perlu ada ialah cakap apa benda yang dia buat. Benda yang tak buat tu dia kena takut nak cakap. Persiapan pendakwah, dia kena buat apa yang dia nak cakap. Kalau dia nak cakap benda yang dia tak buat tu susah sikit. Yang tanggung rugi tu dia tanggung rugi. Dia nak kena jawab dengan Allah. Jawab dengan Allah. Bukan bermaksud dia jahat dah. Bukan maksud dia jahat. Duduk yajma'u yaumal qiyamah, dikumpulkan orang pada hari kiamat. Dikumpul dalam satu tempat. Semua orang duduk dalam hari kiamat. Ini Riyadhus Salihin, Imam Nawawi sebut dalam hadis Muslim. Kumpul dalam neraka, ramai dalam neraka, semua ahli neraka. Kemudian dilemparkan seorang lelaki. Ambil lelaki ni, dilemparkan. Lempar lelaki ni, jatuh dia. Allahu Akbar. Yu'tar rajulu yaumal qiyamah. Allah ambil dia, Allah lempar dia jatuh. Bila dia jatuh, fatandaliqu aqtabu batnihi, pecah isi perut dia. Allahu Akbar. Orang dalam neraka tengok, ya Allah, teruknya siapa tu? Angkat dia, lempar, jatuh, pecah isi perut. Fayaduru biha kama yadurul himar fir raha. Kemudian diambil, dahlah pecah isi perut. Kemudian digiling dia. Dulu ada himar, keldai akan pusing giling gandum, diletakkan di tengah-tengah laki manusia itu, lalu digiling manusia itu hingga hancur. Orang dekat api neraka tu sebut, ya Allah, dahsyatnya orang itu. Lalu mereka tanya, ya Allah, kami kenal laki ni. Kami kenal laki ni. Bukankah laki ini yang dulu dia suruh kami buat baik dan dia larang kami buat benda jahat? Allah jawab, ya, lelaki inilah yang suruh kamu buat benda baik dan lelaki inilah larang kamu buat benda jahat. Tetapi lelaki inilah yang dia tak buat apa yang disuruh dan dia juga, dia larang orang buat, dia buat benda tu. Setengah ulama hadis mengatakan ayat ini, hadis ini diturunkan kepada para ustaz dan para penceramah, para da'i. Oh, takut kita. Takut orang ada ilmu, orang nyampaikan lagi teruk nak kena. Seram bulu rumah kita dengar. Kita nak nauzubillah min zalik. Tuan, cukup sudahlah.
9:05 dah. Saya tak ada masalah. Saya takut tuan-tuan yang ada sakit, apa kaki tu panggil apa, sakit apa? Go out. Go out. Go out. Dia setiap masjid dia ada. Jangan risau, setiap masjid ada orang sakit dia. Satu Malaysia ada. Tetapi inilah keajaiban. Sesungguhnya menghadiri saf depan itu bukan bergantung pada kaki yang kuat. Ada yang datang solat di atas kerusi, ada yang bertongkat, namun dia datang. Mana pergi juara lawan lari, mana pergi juara futsal, dia tak dapat datang. Kerana yang bangkitkan dia adalah iman. Iman. Mana pergi juara angkat berat 100 kg, 1 kg selimut pun dia tak boleh bangun untuk solat subuh. Betul tak? Yang bangkitnya hanyalah iman. Iman. Sebab itulah saya baru ni tadi pagi ada kontroversi sikit lah. Saya bagi tuan-tuan mungkin tak setuju lah. Saya bukan orang Kelantan ni marah saya. Isu Johor cuti Jumaat. Bagus cuti Jumaat. Kelantan pun cuti Jumaat. Tapi saya nak realiti yang berlaku di kawasan-kawasan kilang di belah Johor, dia tak sama macam Kelantan. Di kawasan kerja-kerja di sana tak sama. Ada bagusnya cuti. Namun jangan kita anggap cuti tu insya-Allah ramai pergi sembahyang Jumaat. Sebab ramai toke-toke Cina yang komplain, ada toke Cina yang tak bagi sembahyang. Jangan kata sembahyang Jumaat, sembahyang apa pun tak boleh. Tanya kerja macam mana? Ni Penang, Johor, banyak KL. Ustaz, kami kerja, toke tak bagi sembahyang. Sembahyang Jumaat kami kena gile-gile. Minggu ni saya kerja, minggu depan kawan tu kerja. Banyak. Sayang kita duduk kat sini pun kita masih lagi macam tu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga toke dah bagi pergi kerja, tapi dia lepak makan bihun sup tepi pantai, tak pergi sembahyang Jumaat. Dan di Johor ada sebahagian tempat kawasan tu secara open. Banyak tempat open, tak pergi sembahyang Jumaat. Ini realiti. Penang pun ada, KL banyak tempat. Kita ni malu kalau Kelantan tak pergi sembahyang Jumaat ni, duduk dalam kereta, paling kurang pun duduk dalam rumah. Boleh jadi bila adanya kerja pada hari Jumaat, boleh jadi mereka lagi turun pergi sembahyang di masjid. Sama seperti kita ceramah di Petronas Kertih, Terengganu. Petronas Kertih, dia katakan masjid di situ lagi ramai bila mana musim kerja. Bila musim cuti ramai tak datang sebab lepak di rumah. Terbalik pula dah. Kita takut gitu. Kita nak bagus cuti, tapi takut kalau kita anggap hanya cuti, bukan semata-mata. Ada orang cuti tapi dia tak datang awal juga. Ada orang dia nak datang awal, dia akan datang awal juga, walaupun dia tak cuti. Ada pro and con. Sebab mazhab Malik ada sebahagian pendapat mazhab Malik yang mengatakan bahawa dan buka fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Apabila kamu mendirikan solat Jumaat, habis solat Jumaat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Sebahagian ahli tafsir mengatakan, mazhab Malik kata makruh kalau tak, mazhab Malik lah, makruh kalau tak kerja pada hari Jumaat. Sebab dah lepas sembahyang pergi berniaga. Sahabat Nabi lepas sembahyang pergi berniaga. Setengah pendapat. Kita tak pegang. Kelantan cuti Ahad, senang, ada program agama, pagi ada kuliah bagus, ada jalan. Kita di kampung ni tak sama. Kilang-kilang di sana berbeza tuan, berbeza. Yang perlu dibuat bagi saya, Sultan meletakkan satu syarat yang pasti, dikatakan bahawa mana-mana premis, mana-mana majikan yang menghalang daripada salat Jumaat, maka premis itu, majikan itu akan didenda. Sebab banyak yang tak bagi. Bukan kata tokem Cina, tokem Melayu pun ada kilang yang tak bagi. Berhenti 2 jam, produktiviti kena jalan. Berhenti 2 jam. Ada kat 1000 wire handphone yang kena pasang. Contohnya, satu kilang 170 kerja. Ni kilang kecil yang di JB. 170 orang staff. Berhenti 2 jam. Ada kat 1000 lebih, benda tu akan stop. Benda kena habis cepat. 2 jam berhenti. Nak berhenti tak? Tak boleh berhenti. Toke Melayu lah. Jadi kita kena faham konsep yang sebenar. Dia terletak kuat kepada iman dan perkembangan dakwah.
kita sampaikan dakwah, kita ceritakan dakwah benda ni, maka itu lebih kuat sepatutnya. Kembangkan dakwah di seluruh alam insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon kemaafan dah berlaku terkasar bahasa ataupun terkurang tak kena, kot ada salah dan silap, kot ada benda yang mengguris hati, perasaan mana-mana pihak. Saya mohon kemaafan. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, Allah bagi rahmat kepada kita, Allah turunkan rahim, Allah turunkan mawaddah, Allah turunkan kasih sayang. Alau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau sesuatu penduduk qaryah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah turunkan berkah dan rahmatnya kepada penduduk kampung itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa qina nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Kasihanilah ibu ayah kami seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah sakit ibu ayah kami, ya Allah. Syurgalah untuk ibu ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Anak-anak yang saleh dan salihah, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini, ya Allah, istiqamah tentang salat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah hati kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami sungguh-sungguh istiqamah dengan salat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Masukkanlah ke dalam hati kami rasa kasih sayang, ya Allah. Mudahkanlah lidah kami memaafkan, ya Allah. Mudahkanlah lidah kami meminta kemaafan, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami rasa wudda, rahmah, ya Allah. Rasa mahabbah sesama kami, ya Allah. Turunkanlah berkah dan limpah rahmat-Mu, ya Allah, ke atas penduduk qaryah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau satukanlah kami di atas tali aqidah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami sebersih-bersihnya, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, selamatkanlah, berilah kesejahteraan kepada orang-orang Syria, ya Allah. Orang Mesir, di Gaza, di seluruh biladil muslimin, ya Allah. Selamatkanlah wanita kami daripada diperkosa, kanak-kanak kami daripada disembelih, ya Allah. Selamatkanlah mereka, limpahkanlah bahagia kepada mereka seperti mana kami bahagia dengan anak-anak kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.